Yerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Sama-sama mengerjakan solat subuh secara berjemaah. Kita telah bertanggungjawab menyelamatkan mukim kita ni daripada dosa, kerana wajib ada satu kelompok yang mengerjakan solat subuh secara jemaah bagi mana-mana satu mukim. Pagi ini oleh kerana ustaz yang sidang jemaah tunggu-tunggu keuzuran, keuzuran tak dapat bersama, maka saya menjadi bidan terjun lah, dimaklumkan pada pagi ini untuk menggantikan Ustaz Hamzah, Dr. Hamzah, untuk menyampaikan kuliah subuh ringkas. Memanglah sedang juga menunggu-nunggu maklumat secara bersiri kitab yang disampaikan oleh Dr. Hamzah, yang kitab Tanbihul Ghafilin, satu peringatan kepada sidang jemaah subuh pada tiap-tiap pagi. Tapi kali ini saya nak mengajak sikit je, kita nak berkongsi maklumat. Bukan kata saya yang terpandai, yang terbaik di kalangan yang ada ni, tak. Tapi kita nak kongsi maklumat. Kongsi maklumat, dan saya nak mengajak kita untuk merenung sedikit kepada satu surah yang pendek sebagai kongsi maklumat. Kalau ada maklumat tak cukup, lagi dapat kat luar lah. Ayat ni selalu kita baca, dan tiap-tiap kali bila mana akhir-akhir ni mana-mana kumpulan, kalau dia nak bermesyuarat, dia akan seolah mewajibkan, bila mana menamatkan, menangguhkan mesyuarat, dia akan baca surah ni. Sangat menarik, tetapi banyak elemen-elemen motivasi yang ada dalam surah ini untuk kita meneruskan kerja-kerja sebagai umat Islam dalam kita mengharungi kehidupan kita hari-hari. Sebelum daripada itu, saya nak rujuk kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun ayat selalu dinasihatkan kepada kita baca dalam solat duha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sediakan pada diri manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Dimulakan ayat ini dengan sifat fujur, sifat lupa, sifat cenderung kepada dosa, dan Allah kata dia sediakan pada diri manusia sifat takwa. Pada diri manusia disediakan sifat fujur dan sifat takwa. Maknanya dalam kehidupan kita ni sentiasa berlumba antara fujur dan takwa. Sekejap takwa, sekejap fujur. Sekejap takwa, sekejap fujur. Sekejap ingat, sekejap lupa. Sekejap ingat, sekejap lupa. Yang tak tahannya banyak lupa. Yang lebih teruk sentiasa lupa. Ini penyakit yang berat. Yang tak tahan banyak lupa dan sentiasa lupa. Umur 60 pun tak ingat-ingat lagi, masih lupa lagi. Walaupun kubur dah kata datang. Rumah kata cepat-cepatlah keluar dari rumah ni. Kubur kata cepat-cepatlah datang ke sini. Tetapi apa perkara, benda apa, program apa, aktiviti apa yang boleh menyebabkan kita ini banyak takwa, banyak ingat daripada lupa, banyak sifat patuh daripada sifat melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Program apa yang kita buat? Benda apa yang kita buat? Apakah cukup dengan kita? Yalah, alhamdulillah masjid kita ni, alhamdulillah kita bersyukur, solat subuh ramai,
Dan Dr. Hamzah pun cita-cita dia tinggi. Kalau boleh nak tengok subuh ni semacam Jumaat. Kalau subuh ni macam Jumaat, Islam akan berkuasa di seluruh dunia. Kalau subuh ni macam Jumaat, ada hadis mengatakan bahawa kita Islam boleh menguasai dunia kalau solat subuh sama ramai macam solat Jumaat. Sekarang ni kita mesti bariskan, kita mesti senaraikan benapa, program apa secara harian, secara mingguan, secara bulanan yang boleh menyebabkan kita ni sifat ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih banyak daripada sifat lupa, sifat lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah saya nak sama-sama berkongsi maklumat. Kerana saya sentiasa berpegang kepada balighu anni walau ayah. Sampailah kepada orang ni, kepada masyarakat walaupun satu ayat. Kerana kita kena ingat, tak ada orang dalam dunia ni ilmu dia cukup. Pakar macam ni dia. Hebat Imam Ghazali tu, sampai tak sempat nak kahwin, banyak kuat menuntut ilmu dia. Kisah Imam Ghazali ni kuat sangat menuntut ilmu, mengembara, mencari ilmu, mendengarkan kitab, tak sempat nak kahwin. Banyak sangat dia ilmu tu, makna jiwa dia, diri dia difokuskan kepada ilmu, nak menyampaikan kepada orang masyarakat yang kemudian, orang yang kemudian. Tapi masih lagi dia mencari ilmu, masih mencari ilmu. Jadi ilmu ni tak pernah cukup. Orang boleh ada 4 PhD tapi bidang-bidang tertentu. Orang ambil PhD ni jadi makin kecil ilmu dia. Kalau bidang, ada setengah orang dapat PhD kerana budu. Kerana budu dia dapat PhD. Ada? Orang bagi tahu saya yang kena tangkap kes lembu tu PhD dia budu je. Tesis dia budu, bab budu, dia dapat PhD. Ni kawan-kawan dia bagi tahu. Makna makin kecil ilmu tu, PhD ni makin kecil pasal dia nak meyakinkan ilmu dia pada orang. Kalau besar dia tak boleh nak meyakinkan, tak sempat nak meyakinkan orang. Dia kena fokus. Jadi makna kalau dia 4 PhD pun ilmu dia makin kecil. Walaupun ilmu dia banyak, tapi banyak lagi ilmu yang tak ada pada dia. Sebab itu kita jangan segan, jangan silu. Jangan tunggu sampai kita ni dapat PhD ke, dapat master ke, baru kita nak bagi tahu ke orang. Tak. Yang pentingnya kita yakin bahawa memberitahu kebenaran ini merupakan tanggungjawab kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Masuk tajuk dah ni. Hak ni tajuk ni. Allah bersumpah demi masa, detik, masa ni setiap saat, sentiasa berjalan. Allah kata sesungguhnya manusia ini berada di dalam kerugian. Situ dulu duduk. Kalau tadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dulu, takwa. Allah bermula dengan demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kita semak diri kita, cek hari-hari apa benda kita. Lepas subuh ni buat apa? Okey, subuh dengar kuliah, alhamdulillah, beres, jalan balik ke rumah, insya-Allah pahala lagi. Duduk rumah, kita kata rehat dulu sikit. Lepas tu kita buat apa? Kalau orang perempuan dia kumpul sama dia, benda apa dia bercakap? Dia kata ittaqullah dulu ke? Start mengumpat. Kata anak orang tu, kata anak orang ni, macam-macam. Kalau orang lelaki pula, sembang bab apa? Sekarang ni kita kena tengok hari-hari kita buat apa. Benar tak benar ya apa Allah kata ni? Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian ni. Sebab tu kita kena senaraikan harian apa yang kita buat. Baru kita boleh confident untuk menuju bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yakin. Seperti mana yakinnya Said Qutb bila mana berada dalam tali gantung, masih lagi ditawarkan oleh pimpinan kerajaan Mesir pada ketika itu, kalau kamu tarik
kenyataan dan penulisan kamu dalam buku-buku kamu. Antara buku yang paling masyhur, Ma'alif at-Tariq, petunjuk sepanjang jalan. Quran yang dikarang di dalam penjara, dan kehebatan Syed Qutb ni di dalam penjara, waktu gelap Allah bagi dia lampu. Gelap Allah bagi lampu sehingga dia boleh menulis fi zilalil Quran, petunjuk sepanjang jalan. Bila dia mengantuk, Allah padamkan lampu. Hebat tak hebat? Bila mana dia berada di talang gantung, ditawarkan oleh kerajaan Nasr supaya tarik balik beberapa kenyataan dan penulisan beliau dalam buku-buku beliau. Tetapi orang ni bila dia tengok syurga lebih besar, dia sudah khayal, burung-burung sedang tunggu dia, bidadari-bidadari sedang tunggu dia. Dia boleh tengok taman-taman syurga, sudah nampak dengan hati dia. Maka dia tidak sanggup walaupun berada dalam bilik untuk menunggu di tali gantung. Nak cerita mana orang ni bila dia yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia yakin dengan apa yang dia buat ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia hidup dia tenang. Tak semesti orang duit berjuta-juta baru senang, tak. Berapa banyak orang duit berjuta-juta bunuh diri, berapa ramai artis-artis yang popular, duit berjuta-juta, berapa ramai bunuh diri. Tak senang. Sebab tu dia kadang-kadang dia minum ni nak lepas tension. Tak senang, duit berjuta. Tak percaya pergi tengok naik kelab ni. Cuba bilang, ada setengah umur 65 pergi tempat danduk lagi. Kita tengok pun takut. Kita tak pernah pergilah, tapi kita tengok dalam drama-drama, dalam filem-filem. Tak kata filem orang putih lah, filem Indonesia ke, filem Malaysia ke, mana itu dah realiti danduk, kawasan danduk. Itu dah realiti kawasan disco, pub dan sebagainya. Saya tak tahulah. Kita tak pernah terfikir duduk keadaan tu tiba-tiba terbakar dan mati. Kalau kita kata tak takut pada Allah SWT, takutlah pada anak cucu. Tengok besok nama-nama yang mati kerana kebakaran disco tu, termasuk nama kita. Umur berapa? 65 tahun. Tapi realiti banyak berlaku ni. Saya bagi tahu, tanyalah siapa-siapa yang pergi danduk. Kebanyakan yang danduk yang pergi itu pakcik-pakcik yang tua-tua. Ini realiti yang berlaku. Pakcik yang tua-tua, yang 60 dan ke atas, ramai. Sebab itulah, yakinlah apa yang Allah SWT kata, sesungguhnya manusia ini berada dalam kerugian, melainkan kecuali mereka-mereka yang melakukan amalan yang soleh. Mereka yang melakukan amalan yang soleh dan mereka yang sentiasa mengingati, memberi pesanan kepada kerja-kerja watawasau bil haq, kerja-kerja kebenaran. Dia berpesan, dia mengingat, dia sentiasa bagi tahu. Dia punya kerja menyampaikan kebenaran. Ini barang payah. Banyak orang tak suka. Kadang-kadang kita cakap kebenaran, kita tegur kebenaran, banyak mengganggu ketenteraman orang. Setengah orang dia seronok dengan pangkat dia. Bila dia seronok dengan pangkat dia, dia lupa tentang tanggungjawab dia nak mendaulatkan Islam, membesarkan Islam. Maka kita tegur. Tapi teguran kita, dia marah kerana mengancam dan mengganggu gugat kedudukan dia. Kita kena ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentang habis-habisan, walaupun dia ni semua orang sudah iktiraf. Orang sudah iktiraf di Mekah. Bila sebut Muhammad Al-Amin, orang lain tak ada nama Al-Amin. Tidak ada dia digelar Al-Amin. Yang digelar, yang dipercayai. Orang kata Muhammad ni kalau dia percaya, kata malaikat nak datang. Orang percaya. Kalau aku kata bagi tahu kepada kamu, di sebalik gunung nak ada orang nak datang menyerang kita, kamu percaya atau tidak? Orang kata kami percaya kerana kamu Al-Amin, kamu tidak pernah berbohong. Tetapi dalam keadaan mereka meletakkan Muhammad itu Al-Amin, bila mana Muhammad menegur apa yang mereka sembah,
dan mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah mengganggu gugat kedudukan mereka, mengganggu gugat status mereka, mengganggu gugat kehormatan, penghormatan masyarakat rakyat pada mereka, menyebabkan mereka menentang Muhammad habis-habisan. Walaupun sebelum daripada itu mereka sepakat bersetuju bahawa Muhammad itu Al-Amin, sepakat dah. Tapi kerana mengganggu gugat kedudukan, penghormatan, status, maka mereka tentang Muhammad Rasulullah SAW habis-habisan. Kita tidak ada pilihan. Apa pilihan yang kita ada? Kita mesti menyatakan kebenaran walau di mana kita berada. Karena nikmat bila mana kita berkata kebenaran, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab itu kita mesti berpakat, bukan seorang-seorang. Kerja buat dakwah ni bukan kerja seorang. Buat Islam ni bukan kerja seorang. Ustaz hebat macam mana pun, dia nak anjak, dia nak alih, dia nak ubah satu sistem, tak cukup dengan sebatang batu, dengan sebiji batu. Baling, orang Kelantan kata sopeh lah bagai tu, kena baling, kena pekong, sopeh lah benda tu, terkopek lah sikit. Tapi nak ubah satu sistem, satu benda, satu jisim, mesti dengan satu jisim juga, mesti dengan satu benda juga. Walau benda tidak sebesar benda yang kita nak ubah, tapi hakikat dia benda lawan benda juga. Jisim lawan jisim juga, sifat dia. Individu walau macam mana hebat pun dia tak mampu. Karena benda ni kita merujuk kepada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minum air semata. Sebab itu kita mesti nak buat kerja ni biar semangat. Nak buat kerja ni biar ada tegur menegur, nasihat menasihati. Jadi kalau nak tegur menegur, nasihat menasihati, tidak ada pilihan lain bagi kita, maka kita mesti duduk dalam jemaah Islam. Mesti duduk dalam jemaah Islam. Kalau kita duduk seorang, banyak penasihat lain daripada penasihat ikhlas. Banyak penasihat lain. Kalau duduk seorang-seorang, duduk cari kawan tepi-tepi jalan, tu banyak penasihat lain. Tapi melainkan kita yang sudah duduk dalam jemaah Islam, maka kita berperanan menasihati orang. Bila kita pergi tempat orang, kalau kita dinasihati orang, bawa ke tempat-tempat yang tak mengajak perbualan, kita tahu sendirilah, kita orang lelaki baik, perempuan baik ni, berapa banyak orang nak ajak jumpa tengah jalan, mari kita ke masjid, tak. Tapi kalau orang nak ajak pergi tengok katalah suah heboh ke, main lawan bola ke, macam semalam kita kata Kelantan lawan Angkatan Tentera, dia cepat nak ajak tempat benda tempat macam tu, dia cepat. Tapi nak ajak ke masjid ni, kan member marah, kan dia kecil hati, dia mari. Tapi kalau tengok bola tak terasa apa, jom kita tengok bola, mudah. Tapi nak mengajak kepada kebaikan ni, lihat kita sendiri pun terasa macam-macam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada satu golongan kalangan kamu yang mengajak manusia kepada kebaikan. Dia sendiri mula kena buat baik, dia ajak kepada kebaikan, dia mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Inilah kelompok, inilah golongan, inilah kalangan orang-orang yang berjaya, kumpulan yang berjaya. Kalau kita tahu orang yang berada dalam satu kumpulan, dia mesti ada dalam satu kumpulan, dia tu kumpulan tu kena baik dulu. Kumpulan ni kena baik dulu. Bukan dia tegur orang, dia ajak kepada kebaikan, dia cegah orang kepada kemungkaran, kumpulan ni kumpulan tidak baik, tak boleh, tak menjadi. Dia tu mesti baik dulu, kumpulan tu mesti baik dulu, barulah menjadi. Bila dia kumpulan baik, orang tu semua buat kerja-kerja Islam, dia buat yang ma'ruf, dia tinggal yang mungkar, barulah ada sikit apa dia cakap. Tapi kalau dia sendiri penuh dengan maksiat, dia duk nasihat orang, orang kata dulang paku terserpih.
mengata dulu lah paku terserpih. Mengata orang dia yang lebih. Dia nak menjadi manis ni, pertama sekali kita mesti ikat diri kita dengan gerakan jemaah Islam dulu. Lepas tu gerakan yang menepati ciri-ciri Islam. Kemudian dia dan mereka mengajak manusia kepada kebaikan. Dia dan mereka, yakni jemaah Islam, mencegah, tegur masyarakat supaya jauh daripada benda-benda maksiat. Allah kata inilah kumpulan yang berjaya. Tak nak lagi. Bukan kata orang kaya tu yang berjaya, bukan kata orang yang pangkat besar tu berjaya. Di mata dunia memang begitu. Tapi kalau dia atas dunia dia ada pangkat besar, atas dunia dia kaya, dan dia pada masa yang sama dia mengikat, menambah diri dia dalam wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, lagi hebat. Jadilah seperti mana Abdurrahman bin Auf, jadilah dia seperti mana Talhah, Zubair, Uthman, Uthman bin Affan. Kerana kita kena ingat sahabat-sahabat ni banyak jasa dan besar sangat sumbangan jasa dia kepada Islam, kepada pembangunan, kepada kemajuan Islam hari ini. Melalui sahabat-sahabat ni lah pengorban harta benda mereka luar biasa. Abu Bakar tu siapa ditanya apa lagi ada pada kamu? Allah dan Rasul. Sayyidina Umar bagi separuh dia harta dia, Sayyidina Uthman bagi 1/3 harta dia. Tapi 1/3 harta Sayyidina Uthman melebihi daripada separuh harta Sayyidina Umar. Sayyidina Uthman dia kaya, walau dia bagi 1/3 tapi dia kaya. Jadi saya nak bagi tahu di kuliah subuh ni, supaya kita sentiasa beranikan diri kita. Jangan malu, jangan segan. Jangan malu, jangan segan. Kena benda-benda kebaikan, kita kena pakat bekerja sama untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan jangan malu, jangan segan bila melihat ada keengkaran kepada perintah Allah, ada pencerobohan kepada perintah Allah, maka kita tak boleh segan untuk menegur supaya benda-benda kemungkaran tidak merebak. Kita kena pakat, tak boleh seorang. Semua ni kena pakat. Sebab itu perkara ni memang kita mengaku susah, bukan senang. Tetapi bila mana kita berpakat, kita ada ramai kumpulan-kumpulan macam ni, ramai orang yang menganggoti, maka kita jadi kuat. Orang kata kalau lidi, kalau sebatang mudah orang nak patah. Tapi kalau sudah satu bekas, maka susah nak patah. Jadi mesej pagi ni itu je. Mesej pagi ni kita kena pakat, buat baik. Fastabiqul khair, berlumba-lumba ke arah kebaikan. Itu je mesejnya. Jadi kita ini tak pakai lah saya. Saya kalau bagi tahu awal-awal, boleh saya tengok dulu. Boleh saya bagi tahu sikit-sikit. Jadi sayanya hari ini mengajak kita untuk kongsi maklumat. Kongsi maklumat, boleh jadi maklumat yang ada pada tuan-tuan, puan-puan lebih tinggi, lebih banyak daripada saya. Alhamdulillah. Ajarlah saya pula bagi tahu. Tuan Haji yang bagi tahu tadi ada lagi tak cukup. Alhamdulillah, kerana banyak. Kalau kita kaji balik setengah orang tafsir surah ni, kadang-kadang 5 hari tak habis. Orang tafsir surah Al-Asr demi masa ni 5 hari tak habis. Punya hebatnya, kisah-kisah dia bawa bagaimana kita ni nak meneruskan sisa-sisa kehidupan kita ni, supaya yang penting ialah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita buat kerja kebaikan ni memang susah. Kadang-kadang kita rasa cemuh. Puas cakap orang tak dengar ni, cemuh. Kadang-kadang kita cakap baik, kita diherdik, dipinggirkan. Setengah orang dia tengok kita, dia tak berapa nak kawan kita, tak ada kerja lain. Kalau dia ni mari susah kita ni, kita nak bersembang pun tak lawah. Orang Kelantan tak lawah. Tapi biasalah. Dan itu kerja kita. Kerja kita menyampaikan, bagi tahu. Maka kita kena terima realiti bahawa mulai hari ni, kalau kita tak ada lagi azam tu pada diri kita, marilah kita letak azam tu pada diri kita, supaya kita menjadi Assalamualaikum
ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan muka surat 553. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Sambung 5554 554 ha? Sambung 554 kita dah baca tu hadis. Disambung di bawah 554 Fudalah bin Ubaid yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Hajjatul Wida', ala akhbirukum bil mu'min al-mu'min man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima an-nas min lisanihi wa yadihi wal muhahidu wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi ta'ala wal muhajiru man hajara al-dunuba wal khatab. Sukakah, kata Nabi, aku beritahukan kepada kamu seorang mukmin itu ialah yang dipercaya oleh orang terhadap harta dan diri mereka, yakni orang yang berasa aman daripada gangguannya dalam harta dan jiwa mereka, dan orang muslim ialah yang semua orang selamat daripada gangguan lidah dan tangannya, dan orang mujahid ialah yang dapat menundukkan nafsunya untuk tetap taat kepada Allah. Dan orang yang muhajir ialah orang yang meninggalkan semua dosa-dosanya. Jadi dalam ucapan ataupun dalam khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, di antaranya ketika haji wida', haji yang terakhir perpisahan itu, maka Nabi menyatakan bahawa sukakah aku memberitahu kepada kamu seorang mukmin, iaitulah orang yang dapat menjaga keamanan ataupun berasa aman lidah dan tangannya, tidak bercakap menyakiti hati, dan tangannya tidak melakukan sesuatu kepada orang-orang ataupun di kalangan masyarakat, di kalangan sesama manusia. Terpelihara lidah, terpelihara tangan daripada melakukan dosa. Itu Nabi kata orang mukmin. Dan orang yang orang yang muslim, orang yang selamat daripada gangguan lidah dan tangannya. Jadi mereka-mereka yang ini disebut ni adalah orang sifat yang mukmin dan orang yang muslim. Sebab tu kalau kita buka dalam surah Al-Ahzab, kita boleh tengok ayat yang ke-35 yang Allah sebut innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu boleh buka tafsirlah apa perbezaan
Kenapa Allah sebut Muslim, kenapa Allah sebut mukmin dan mukminat, kan? Jadi di sini perbezaan yang Nabi sebut ialah orang mukmin, orang yang berada di sekelilingnya berasa aman daripada gangguan dan dalam harta dan jiwa mereka selamat. Itu orang yang mukmin. Orang yang muslim adalah orang yang disebut Nabi terpelihara lidah dan tangannya, tidak melakukan orang kata dosa kepada sesama Islam. Jadi orang-orang berada di sekeliling dia selamat. Lidah tak menyakitkan hati orang, bercakap tak menyinggung perasaan orang apa semua, tak bergaduh dengan orang, tak maki hamun orang, kan? Dan tangan pun tak diguna untuk dibelasah orang, pukul orang. Walaupun anak dan isteri mereka sendiri, ya. Sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul isteri-isteri dia. Sebalik Nabi menggunakan pengajaran, bahkan tangan Nabi digunakan untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah dalam peperangan. Ni kita ni dah tangan kaki sepak terajang bini macam hamba abdi. Ada yang buat gitu. Tu dalam kitab Muhimmah disebut. Minta maaf tuan, bukan kita nak mencarut bagi-bagi, tapi dalam kitab Muhimmah disebut macam tu. Bukan saya nak ni. Dia kata kita pukul bini, belasah bini, tapi di akhir malam kita cari dia. Buka dalam kitab Muhimmah. Di muka tak malu, kan? Ni perangai-perangai ni kita kena buang lah. Anak bini bukan tempat untuk kita sepak terajang, untuk kita pukul. Kita nak mendidik. Nah, jangan buat macam tu, haram. Kata Syekh Ramli dan Ibnu Hajar dalam kitab Muhimmah, pukul hingga mencederakan, menitikkan darah setitik pun tak boleh, haram. Tak boleh pukul di muka, tak boleh pukul di badan, tak boleh pukul di tempat-tempat yang melekat kesan, cala, lebam, pecah kulit pun tak boleh. Ni kita boleh belasah bini macam dengan buat binatang. Itu yang kata ulama dalam kitab Muhimmah, di akhir malam, akhir al-yaum, kamu merangkak cari dia. Ini muka tak malu, kan? Jadi jangan. Dan begitu juga orang-orang lain pun kita tak boleh nak buat sesuka hati kita. Mana lidah dengan tangan kita tu terpelihara, tidak mengganggu mereka. Dan orang yang mujahid ialah orang yang dapat menundukkan nafsu untuk tetap taat kepada Allah. Ni nafsu kita pun satu juga, yang mana kita kena didik nafsu menjadi nafsu yang baik. Ada nafsu yang ammarah bisu, ada nafsu yang lawamah, ada nafsu yang mutmainnah. Jadi kita kena didik supaya ada nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang lawamah, nafsu ammarah bisu ni nafsu yang jahat, nak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita kena tunduk, itu kena berjihad menentang hawa nafsu. Itu orang mujahid, kata Nabi. Dan orang yang muhajir ialah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Ini disyarah oleh Imam Nawawi dalam hadis 40 berkenaan dengan hijrah. Hadis yang pertama daripada bab bicarakan bab hijrah. Hadis menceritakan bab niat, innamal a'malu binniyat. Di dalam hadis tu dicerita juga bab hijrah. Ada seorang sahabat hijrah kerana nak mendapat seorang wanita. Jadi perkara ni diketahui oleh Nabi, maka Nabi sebut kalau hijrah kerana wanita, dapat wanita, Allah Rasul tak dapat. Jadi kita kena pelihara lah dalam bab ni. Dan kemudiannya hijrah kita ni pula tidak akan berlaku, la hijrata ba'dal fath. Nabi kata tidak akan berlaku hijrah selepas pembukaan kota Mekah ini. Nabi pergi, kemudian nak patah balik hijrah, berlaku perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Nabi patah balik ke Madinah. Mari balik boleh buka Fathul Makkah. Bila Fathul Makkah, maka Nabi sebut macam tu, la hijrata ba'dal fath. Tidak akan berlaku hijrah selepas pembukaan ini. Jadi yang ulama sebut pada kita ialah walakin niat wal jihad. Akan tetapi berlaku di segi niat dan jihad. Itu boleh berlaku pada kita. Jadi sebab itu kita hijrah meninggalkan dosa, itu satu daripada
dalam konsep hijrah. Jadi tinggalkanlah dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan kita mati akan mendapat keampunan di sisi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala pun berfirman dalam surah Ali Imran. Allah kata apa dalam surah Ali Imran tu? Allah menyuruh kita supaya bersegera memohonkan maafan kepada Allah. Bersegera kita minta ampun dengan Allah. Jadi kita nak kena segerakan. Sebab tu kata Imam Ghazali, benda dosa ni tak boleh tunggu, tak boleh tangguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka dan kata Tuhan, bersegeralah kamu memohon keampunan daripada Tuhan kamu, yang mana Allah menjanjikan jannatin arduha as-samawati wal ard, yang syurga tu kata Allah seluas bumi dan langit, uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Ali Imran. Jadi kita ni kena segerakan. Sembahyang, ibadat kena segera. Bertaubat kena segera. Ini di antara perkara yang kita kena segera. Kita duk kira mi segera aja. Tu nak makan. Ni segera ibadat, segera bertaubat, sebab menyahut seruan Allah. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Menangguh menanti ini merugikan kita. Sebab kematian boleh berlaku bila-bila saja. Saya nak telefon kawan pagi, nak telefon tertangguh, kemudian pukul 10.30 saya keluar, dapat berita ada orang meninggal. Jadi saya pun telefon, bila tanya siapa meninggal, dia kata ada kawan kita, dia kata Mahathir meninggal. Jadi saya teringat Mahathir. Saya semua telefon kawan. Dia kata betul lah, ni kami tengah duk mandi dia kat masjid ni. Saya nak telefon dia, nak minta suruh dia hantar barang, sebab dia berniaga. Tak sempat. Allah ambil dia pukul 5 pagi, mati dalam tidur. Itulah kita tuan, sebagai pengajaran, mati ini berlaku bila-bila masa. Jika kita tunggu, kita nanti, merugikan kita. Tak sempat bertaubat, naya, memang naya. Dan kita takut tu Allah sebut ulaika humul khasirun, mereka termasuk di kalangan orang yang rugi. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, ataupun sahabat kita yang mati tidak termasuk di kalangan orang yang rugi itu. Jadi tu kata Nabi, jangan tangguh dalam meninggalkan dosa kita, kena hijrah. Baik, u'budullaha azza wa jalla ka'annakum tarawnah wa'uddu anfusakum minal mauta wa'lamu anna qalila yughnikum khairum min kasir yulhikum wa'lamu annal birr la yabla wa annal ism la yunsa. Abu Darda radhiyallahu an berkata, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat kepadanya, dan anggaplah diri kamu daripada golongan orang-orang yang telah mati, dan ketahuilah bahawa sedikit yang mencukupi lebih baik daripada yang banyak yang melalaikan, dan ketahuilah bahawa kebaikan itu tidak rosak, yakni tidak akan hilang, dan dosa itu tidak dilupakan. Ini kata Abu Darda, seorang perawi daripada hadis Nabi. Dia kata bahawa sembahlah Allah, dan Allah pun berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan sembahlah aku ni, kata Allah, dan buat baik kepada kedua ibu bapa, al-birri. Maka Allah suruh sembah dia, jangan sembah yang lain. Jangan kita mempersekutukan Allah, haram. Itu di antara dosa-dosa yang besar. Orang syirik tak akan masuk syurga. Jadi kita kena sembah Allah, dan dalam kita sembah Allah itu merasakan macam kita nampak Allah, merasai gitu.
Itu dalam hadis Arba'in, ketika mana malaikat turun berjumpa dengan Nabi Jibril, maka di antara perkara inilah yang ditanya, akhbirni 'alal ihsan. Kan hadis tu panjang yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Turunnya malaikat Jibril tanya kepada Nabi beberapa soalan. Di antaranya dia kata, akhbirni 'alal ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi jawab, ihsan ini ialah orang yang beribadat kepada Allah seolah-olah macam mana dia nampak Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara dalam hadis tu disebut macam tu. Jadi sebab tu kata Abu Darda, u'budullaha azza wa jalla ka'annakum tarawna. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu melihat kepadanya, nampak Allah. Jadi kita penuh khusyuk dan tawaduk dalam ibadat, merasakan ni Allah duk tengok, nampak ni, dan memang Allah nampak. Apa yang kita buat dalam ibadat, sebab tu bukan boleh main-main dalam beribadat kepada Allah. Sebab tu yang kita minta bila kita solat, bila kita beribadat, bersungguh-sungguh. Di dalam sembahyang kita duk main handset pun ada. Handset sebab tu tutup lah sekejap nak sembahyang ni, sebab dia menggantikan diri. Jadi kita matikan sekejap, masa ni kita nak tumpu kepada Allah. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, dan dikhabarkan tentang sejarah hidup Nabi. Satu saat, satu ketika yang mana dia lupa semua, ketika Nabi sedang salat beribadat kepada Allah. Apa pun Nabi tak ingat, dunia ni fana habis dah antara dia dengan Allah. Jadi kita kena buat gitu, barulah ibadat kita dengan khusyuk, tawaduk. Kata ibadat kita ikhlas tu, ihsan dengan Allah. Ini tengah-tengah semayang, handset bunyi, boleh cabut handset, boleh tengok siapa mesej, baca mesej dulu, tutup boh dalam poket balik. Semayang tak minyak apa? Boleh cabut handset, baca dulu, tengok siapa hantar mesej. Tengah-tengah ni berlaku dalam masjid ni. Lepas sembahyang nak tanya dia, terus hilang. Sebab nak tanya dia juga, dia mengaji kitab mana, baca macam mana, boleh buat macam tu. Kesian kat dia, nak beritahu bukan nak marah, nak beritahu kat dia. Tu je, tak sempat beritahu, keluar. Mana boleh tuan, kita dalam bab sembahyang ni bermula dengan takbiratul ihram tu, dengan Allahu Akbar. Allah haramkan tak boleh buat apa dah, melainkan yang perbuatan yang khususah. Diakhiri dengan salam yang pertama, baru selesai. Tu kita kena jaga tuan. Dalam ibadat ni bukan benda main-main. Serupa juga dengan kita tawaf. Pergi di Mekah, kita tawaf pakat duk bersembang. Kita keliling Kaabah 7 kali, bukan suruh bersembang, suruh baca doa. Tak boleh baca doa pun bertasbih, bertahmid kepada Allah. Aku tak reti sangat pun, tak. Bertasbih, bertahmid sampai kita habis 7 kali. Pusingan. Ni duk bersembang. Sembang cerita ni, tinggal anak bini di kampung, dia mari seorang lah. Ish. Apalah yang jadi macam tu kita. Ini kita beribadat, maka kita gunakan ruang untuk beribadat, yang lain tu kita lupalah kepada hak segala-galanya. Barulah kata kita beribadat kepada Allah. Ni bukan senang tuan. Perhabis duit ribu-ribu pergi ke Mekah, sia-sia kita lara. Rugilah. Jadi gitu, sembah Allah, melihat kepada kita, dan Allah merasakan bahawa kita nampak Allah melihat segala perbuatan kita dalam beribadat. Wa'adu anfusakum minal mauta, dan anggaplah diri kamu golongan yang telah pun mati. Kita merasakan kematian. Sebab tu kalau kita sembahyang malam,
tahajud dan sebagainya, elok kita sembahyang dalam suasana yang tutup lampu tuan. Pasal apa nak rasa kepekatan malam tu, rasalah seolah-olah kita berada di alam kematian, alam kubur. Gelapnya di alam kubur, merasa seolah-olah gitu. Tu pun ada lagi ruang cahaya lampu yang kita nampak, kan? Di alam kubur besok, sebesar lubang jarum pun tak ada cahaya lampu. Gelap gelemat dalam kubur tu, itulah tempat yang menjadi kediaman bagi kita untuk menuju ke alam mahsyar. Sebab tu dia suruh kepada kita, wa'aduwu anfusakum minal mauta, merasakan kita seolah-olah macam kita ni di alam kematian. Wa'lamu anna qalila yughnikum khairan min kasir, dan ketahuilah bahawa sedikit yang mencukupi lebih baik daripada yang melalaikan. Jadi kita dapat sedikit tak banyak, itu perkara yang terlebih baik, kata Abu Darda. Nah, wa'lam, ketahuilah oleh kamu, yang kita dapat sedikit terlebih baik daripada mendapat banyak tetapi melalaikan kita. Sebab manusia ni tuan-tuan, bila dah banyak dia jadi lupa daratan, dia leka. Masa dia susah dia ingat Allah, dia mari senang dia kaya raya dia lupa Allah. Tu kita takut jadi macam tu. Jadi sebab tu kata Abu Darda, ketahui olehmu dengan sedikit itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan kita. Bersyukur kita, nah. Jangan duk rasa sedih hati, susah hati. Patut kita bersyukur dengan apa yang kita ada ni. Kalau kita ditakdirkan Allah jadi orang kaya, mungkin kita lebih sombong daripada hak mereka yang ada. Tak? Jadi itu kita bersyukurlah dengan Tuhan bagi banyak tu. Mudah-mudahan kita tak jadi manusia yang lalai. Yulhikum wa'lamu, kemudian dia kata wa'lamu annal birra la yabla, dan ketahuilah oleh kamu juga bahawa kebaikan itu tidak rosak, tidak hilang. Wa annal isma la yusna, dan ketahuilah bahawa kebaikan itu tidak akan rosak, yakni tidak akan hilang, dan dosa itu tidak dilupakan. Ini kata Abu Darda, ya. Kita kena faham dan kena ingat, kena ketahui kebaikan-kebaikan yang kita buat ni tuan-tuan, dia tak akan hilang. Walaupun sedikit kita buat, Allah akan balaskan dengan kebaikan.